Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kisah apa? Okay, surat 2, ayat daripada bawah nombor 2. 2 daripada bawah. Surat 2 daripada bawah. Surat. Laqad alimta tu. Ya. Yeah. Okey. Cuba lihat semula muka surat pertama tu ya. Jadi vocab kita adalah alimah, telah mengetahui, telah tahu. Ya. Jadi asal dia maknanya dia itu ada dia punya, orang kata apa? Kalau kita trace dia punya asal usul di situ, alimah madhi dia, ya'lamu mudhari', i'lam amar, la ta'lam nahi. Jadi akhirnya dia kembali kepada perkataan ilmun, ilmu. Dia bukan ketahui saja. Jadi walaupun kadang-kadang kita berzikir, kita kata fa'lam afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya nak mengetahui Allah itu tiada Tuhan melainkan Allah itu bukan taklid, ilmu. Dia dengan ilmu. Sebab dia ada perkataan fa'lam, ketahuilah engkau. Jadi ketahui di situ dia ada base yang kuat daripada ilmun. Okey. Jadi seperti biasalah. Siapa-siapa yang dipanggil tu tunggu saja. Jangan risau. Jangan berpeluh dan sebagainya. Sampai masa dipanggil juga. Cuma seperti biasa, tapak tangan sila letakkan di sebelah. Jadikanlah tapak tangan itu teman seti anda di sebelah tu. Maknanya kalau kita jumpa madhi asal, seperti biasa kita akan terjemahkan dia telah mengetahui. Kemudian bila kita jumpa mudhari' asal pun mengetahui, itu maknanya dia mengetahui. Dia seorang lelaki. Okey. Kemudian kalau kita jumpa amar nanti, kita kena sebut engkau ketahuilah. Engkau seorang lelaki. Amar asal itu jari tengah atas sekali, anta. Begitu jugalah dengan jari fi'il nahi. La ta'lam, jangan engkau ketahui. Cuma kataan alima ya'lamu ini dari sudut praktikalnya dalam Quran, nahi tak adalah. Mana ada arahan suruh jangan tahu. Okey. Jadi asalnya nahi tak ada. Okey, muka surat 2. Baris yang kedua akhir. Cuba lihat. Alright. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Laqad ada dua perkataan di situ. La, sesungguhnya. La pun sesungguhnya. Qad pun sesungguhnya.
Jadi ada dua sesungguhnya di situ. Alright. Jadi macam mana kita nak buat bila ada dua sungguh-sungguh? Demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Alright. Demi sesungguhnya. Apa cerita dia? Ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang okey. Alim tak? Cuba tengok alim tak. Madhi anta. Alim tak adalah madhi anta. Engkau telah mengetahui. Demi sesungguhnya engkau telah mengetahui. Okey. Ayat ni tentang apa? Ayat ini adalah jawapan balas daripada kaum Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dia bagi soalan gantung. Bila tanya siapa yang pecahkan berhala, Ibrahim kata tanyalah berhala. Cuba tanya yang paling besar tu. Pokok dia yang pecahkan. Jadi tersilap kaum dia dalam keadaan kelang kabut tu, tersilap jawab. Jadi kalau badminton ni bola tanggung, nak kena smash sajalah. Jadi dia jawab, takkan kau tak tahu batu-batu tak boleh cakap? Sudah. Dah dia tahu tak boleh cakap, dia sembah juga. Jadi sebab itu dia kata, laqad demi sesungguhnya. Alim tak? Engkau telah mengetahui wahai Ibrahim. Ma tidaklah. Haula. Okey. Jadi haula ini kita kena bezakan dengan dia ada dua perkataan yang lebih kurang sama ni. Yang pertama haula. Okey. Alright. Cuma kita nak tengok apa itu haula. Okey, kita ada haula. Satu lagi kita ada apa? Ulaika. Ini pun popular juga ni. Okey Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi dua-dua ni dia ada kalau haula ini alright. Mak Saleh kata these. Kalau ulaika Mak Saleh kata those. Cuba tengok. Bukan THIS THIS lain. THESE. These. Dengan those. Apa persamaan dua-dua ni? Persamaannya ialah dua-dua ramai. This pun ramai. Those pun ramai. Yang membezakan dia jarak. This dekat. Those jauh. Ataupun those orang yang tak ada lah, kita sembang tentang mereka. Those people who are not able, itu orang yang kita dia tak ada lah, kita cerita tentang mereka. Jadi haulai mereka ini, kalau orang mereka ini tu benda tu ada depan mata lah. Tapi dalam cerita ni mereka ini dia tunjuk kepada berhala-berhala kat depan-depan ni semua ni. Haulai semua ini. Sebab kalau kita kata mereka ini, masalahnya bukan orang kan. Semua ini mahaulai, tidaklah semua ini, tidaklah mereka ini kalau manusia
yantiqun. Yantiqun pun fi'il mudhari'. Nataqa. Di madhi asal dia nun ta qaf. Nataqa. Nataqa ni berbicara, berkata-kata, bercakap. Jadi dia kata maha ulai, tidaklah semua ini, tiadalah mereka ini yantiqun, mereka berbicara, berkata-kata. Alright. Dan baris yang terakhir, walaqad alimatil jinnatu, walaqad alimatil jinnatu, okey, innahum lamuhdharun. Jinnah di sini maksud dia tengok ayat, bukan jannah. Dekat-dekat. Jannah boleh jadi kebun, jannah boleh jadi syurga, jinnah boleh jadi gila, junun. Di sini jin, jin. Jadi semua tu ada persamaan. Jin pun tak nampak, gila pun handsome macam kawan tu, gila punya, tak nampak juga. Syurga pun tak nampak juga. Janin dalam perut pun kalau tak ada scanner tak nampak juga. Itu semua dia bersaudara semua tu. Janin, gila, syurga, jin, semua merujuk benda-benda yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi walaqad alimat, alimat ni jari manis atas sekali, madhi jari manis. Kalau orang kita refer kepada dia seorang perempuan, tapi dalam ayat ini referennya ialah jinnah, jin tersebut. Walaqad alimatul jinnatu, dan sesungguhnya jin-jin itu mengetahui. Jin-jin telah mengetahui. Innahum, inna sesungguhnya, mereka, la benar-benar, muhdhar. Muhdhar ini dia berbeza dengan muhdir. Muhdir, kalau muhdir orang yang menghadirkan, orang yang membawa datang. Kalau muhdhar orang yang dihadirkan, dibawa datang. Muhdharun mereka akan dihadirkan, benar-benar mereka akan dibawa hadir, dihadirkan. Maknanya di mahkamah, di hari akhirat. Jadi kalau muhdhar, kita boleh trace dia punya perkataan Arab dia, dari mana asal dia. Cuma yang tak boleh trace mahadir. Dr. Mahathir nama dia payah sikit. Dr. Mahathir itu kalau dekat suku Arab eja Mahathir Tayara. Sebab dia tak ada asal-usul Arab. Kalau muhadir dalam bahasa Arab itu pensyarah, lecturer. Orang yang bagi lectures. Yang ini mari atas, Mahathir. Itu tak tahu dia punya. Maksudnya Arab tak boleh trace dia punya Arab punya root tadi. Okey. Alright. Surat 3. Surat 3 masih lagi fi'il madhi. Tanya sikit. Yang alimat tu pada madhi ya? Madhi merujuk pada apa mana Zat? Jari manis. Jari manis. Atas sekali. Tanya alimat al-jinnah kan? Alimat. Tetap dia kalau dekat jari dia jari manis lah atas sekali. Ya. Dalam ayat tu dia refer kepada jinnah tu.
Jin seorang ke dia ramai tu? Yang tu ramai. Kalau mengapa tak jadi apa nama Alimat Nal? Ali apa? Kalau ramai bukan kat bawah tak dengan mereka tu. Mengapa dia jadi dia seorang saja? Oh. 3 hari 3 malam nak cerita tu. Dia mufrad. Okey. Tak apa. Kita nak puasa ni tak payah rushing lah slow-slow Okey. Yang itu dulu kalau masih ingat, rasanya kita pernah cerita tentang jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Okay, ayat itu, ayat ada beberapa jenis ayat dalam bahasa Arab lah. Tapi saya tak nak ambil yang lain, saya nak ambil yang 2 ni saja. Saya nak ambil ayat itu, ada yang ayat tu dipanggil jumlah dalam bahasa Arab. Sentence. Jumlah ni bukan jumlah duit dalam poket. Jadi jumlah dalam bahasa Arab, jumlatun. Dia terbahagi 2. Okey. Kita bagikan dia kepada 2. Alright. Yang pertama ismiyah. Okey. Maknanya ayat yang bermula dengan kata nama. Okey. Yang kedua fi'liyah. Ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Okey. Jadi dalam bahasa Melayu kita hanya menerima ismiyah saja. Fi'liyah tak boleh. Never, forever. Anda faham Forever tak boleh. Kita tak boleh ayat start dengan kata kerja. Ayat kita hanya boleh dengan subjek, predikat sahaja. Siapa yang buat ayat kata kerja salah. Jadi apa maksudnya ayat yang mula dengan kata nama? Contohlah, Ahmad makan nasi. Kan Ahmad, maknanya kita start nama lah. Ahmadu akala al-aruzza. Ruz tu nasi. Mak Saleh curi jadi rice. Sebab tu orang Arab pening. Puan Kalsum naik kereta arus, kereta nasi. Mana pula kereta nasi Berdua arus. Alright. Jadi kalau jumlah ismiyah, kata kerja ini kena tengok depan dia. Ahmad siapa? Lelaki. Berapa orang? Seorang. Jumlah ni pening sikit dalam exam. Student tak suka. Kalau tak hafal jari. Sebab apa? Bila tambah seorang lagi, Ahmad wa Ali, sudah. Dia sudah jadi akala. Kalau tak ingat, macam mana? Tak ke-fail kita. Tak ingat 2 orang macam mana? Dah 3 orang pula kenduri makan. Baca tahlil sama-sama. Wah, siapa lagi seorang? Wah, Hasan. Sudah. Akalu. Jadi yang ini kalau pakai jumlah ismiyah, pastikan kita betul-betul mahir dengan tasrif lah, dengan perubahan fi'il sama ada untuk seorang, 2 ataupun ramai. Okey. Ini jumlah ismiyah. Jadi bergantung tengok depan dia. Kalau depan dia seorang kita buat akalu, maknanya salah lah. Ini dia sangat particular dalam bab ini. Okey. Ini ismiyah. Jadi kenapa student ataupun saya kita lebih prefer fi'liyah? Kerana kita pakai satu saja. Kita tak ada ubah apa-apa.
Kerana yang pertama kita start dengan kata kerja. Yang ini bahasa Melayu tak boleh takkan boleh sampai bila-bila. Jadi maknanya kita start terbalikkan dengan kata kerja. Okey. Tapi Melayu terjemah Ahmad juga. Melayu takkan kata telah makan Ahmad. Dia still kata Ahmad telah makan. Cuma di sini maknanya bahasa Arab dia pakai satu saja. Dia takkan ada beza. Maknanya dua orang makan pun akala sahaja. Tak perlu pakai akala. Inilah keunikan jumlah fi'liyah. Okey, kita tak perlu ubah apa-apa. Cuma kita hanya pastikan beza antara lelaki dengan perempuan saja. Tapi dia punya perkataan itu kita guna yang seorang saja. Walaupun yang makan ini 1000 orang. Ini dia punya keunikan dia lah. Jadi dalam ayat kita, cuba tengok balik ayat kita. Jin itu ramai. Jadi dia guna alimat saja. Seolah-olah cuba kita gantikan jin itu dengan Fatimah. Alimat Fatimah. Alimat Fatimah wa Khadijah. Still pakai alimat je. Alimat Fatimah wa Khadijah wa Aisyah. Senang, simple. Tapi kalau ismiyah, jenuh kita. Fatimah alimat. Fatimah wa Khadijah alimata. Fatimah wa Khadijah wa Aisyah alimna. Kalau tak hafal, tapak tangan hilang. Dah. Hang kita. Jadi memang kalau student Arab, mereka akan prefer jumlah fi'liyah. Senang. Sama. Dia memudahkan cerita. Okey. Ya. Silakan. Ustaz tak ada suara. Ustaz Okey. Kalau saya matikan dulu semua suara supaya nama tu ikut alfabet. Okey, saya dah mati Halimah. Minta tolong off yang saya selalu mati dia on balik. Sebab nanti nama dia ke atas sekali. Dia siapa yang hidup kembali, dia nama dia di atas sekali. Okey. Okey, tak apa. Kita raikan Puan Halimah dululah. Baca, lepas tu nanti matikan semua. Okey, silakan Puan Halimah. Ya, Puan Halimah silakan. Terlupa pula nak panggil tadi. Mikrofon dah on dah. Ustaz, sampai hati. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, silakan. Tak dapat jawab Ustaz, jangan gelakkan saya. Tak apa. Anggaplah semua pun tak pandai. Okey. Alimat nafsum auzubillahi minasyaitonir rajim. Alimat nafsum ahdarat. Ya. Telah mengetahui. Tak tahu. Okey. Telah mengetahui nafsu. Ya. Telah mengetahui nafsu. Apa maksud Tidaklah. Tengok ayat. Apa yang dengan apa yang apa tu Ustaz? Apa yang apa tu? Hadirat ni apa ya? Hadir ke apa? Okey. Alimat. Masya-Allah. Berpeluh juga ya. Alimat. Dalam ayat itu, perkataan ataupun alimat yang menggunakan ta di situ sama juga jari manis. Cuma dia refer kepada perkataan nafs. Perkataan nafs ni dia special. Dia tidak ada tanda-tanda muannas. Dia tidak ada ta marbutah. Tapi dalam bahasa Arab, nafs itu dikira sebagai muannas. Tanpa mengira sama ada dia itu milik lelaki atau perempuan. Kita bercerita tentang perkataan. Jadi perkataan nafs, sila catatlah, simpan.
Dia makna dia banyak. Antaranya nafsu lah. Antaranya dia boleh jadi nafsu. Antaranya dia boleh jadi diri. Seseorang, Jiwa. nyawa, jiwa, nafs. Okay. Jadi Mak Saleh kata apa? Antara yang Mak Saleh guna untuk perkataan nafs ni ialah self. Self. Ya, kan kita kata myself kan? Betul. Yourself. Sebab tu dalam bahasa Arab, orang yang suka selfie ni tak bagus. Dia selfish. Selfish. Sebab dia daripada self kan? Nampak macam tak ada apa-apa perkataan tu selfie. Tapi dia macam orang yang Pentingkan diri. dia tak nak orang lain masuk frame dia. Okey. Jadi cuba tengok yang saya tulis tadi, saya share balik dia beza antara hadara dengan ahdara. Ya. 3 huruf asal hadara. Telah hadir. Tetapi yang kita punya ini ialah ahdara, menghadirkan, membawakan. Makna konteksnya apa? Melakukanlah. Jadi di akhirat nanti kita dah tak sibuk-sibuk dengan orang dah. Kita tak tengok Haji Aziz bawa apa, orang ni bawa apa, tak ada. Sendiri-sendiri. Tak ada masa dah. Semua risau diri sendiri saja. Jadi maknanya apa? Alimat nafsun. Seseorang itu telah mengetahui. Setiap jiwa itu mengetahui. Ma'ahbarat, apa yang dia hadirkan. Apa yang dia bawa. Tak ada masa nak tengok orang bawa apa dah. Okey. Kita tengok apa yang kita bawa. Kalau sediakan, Pak. Sediakan. Boleh tak? Sediakan apa-apa ni? Atau ia sediakan atau kerjakan. Boleh tak macam tu? Boleh juga lah. Tapi kalau sediakan ni macam nak masuk kelas masak pula. Sediakan bahan. Okay. Alright. Okay. Seterusnya, Datin silakan. Okay. Datin Cik. Come. Speaker. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt. Walaqad sesungguhnya alimtum, kamu telah mengetahui, allazi, orang-orang yang kita melampau batas melanggar. Okay. Di antara kamu minkum di antara kamu pada hari Sabtu. Okey. Bila dia kata minkum, maknanya tak semualah. Sebahagian daripada kamu. Min ni kita terjemah daripada. Daripada ni apa? Maknanya some of. Dia bukan half, dia some. Ini di antara tak boleh, Ustaz? Boleh juga. Jadi asal perkataan sabt dalam bahasa Arab ialah cuti. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Jadi dia boleh jadi kata kerja lah. Sabata yasbitu. Kalau Sabtu tu jadi nama hari. Masalahnya ikan ni pun satu hal juga. Time cuti tak datang. Kan? Time cuti dia datang. Yang tangkap ikan dia kurang sikit. Sebab tu dia kata wa yauma la yasbitun, pada hari yang mereka tidak bercuti, la ta'tihi, ikan itu tidak datang kepada mereka. Jadi apa yang berlaku?
Walaqad dan demi sesungguhnya alimtum kamu semua telah mengetahui allazina orang-orang yang i'tadau mereka telah melampaui batas. Mereka telah melanggar batas. Maknanya langgar larangan. Langgar larangan yang dikuasakan bila? Fis sabti. Pada hari Sabtu. Okey. Kalau kita hafal, seterusnya dia kata apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu semua buruk-buruk yang hina. Kera-kera yang hina. Okey. Seterusnya. Alright. Mingkum yang lebih cantik tu apa Ustaz? Kalau mingkum yang lebih cantik ayat dia. Lebih cantik. Lebih elok lah. Lebih elok kena telefon DBP ni. Dia tak ada masalah. Dia terpulang kepada seseorang tu punya penguasaan dan kemahiran dia dalam berbahasa. Yang penting kita tahu yang asal. Lepas tu kita ejaz macam mana pun tak boleh. Tapi dalam kelas kita tak nak yang ejaz. Sebab ada setengah orang tu kadang-kadang, ada setengah student, saya kebetulan banyak kelas ada setengah student ni dia rajin. Bila kita bagi nota macam ni, dia boleh trace ayat tu di mana, surah mana dan dia dapat makna sekali. Tapi malangnya makna yang dia ambil itu makna yang ada dalam terjemahan. Itu mafhum. Itu kita tak nak, itu karangan. Kita nak satu-satu. Bila dia tahu satu-satu, lepas tu dia nak mengarang ke, dia nak jadi sama saya, kita pulang lah. Supaya dia tahu yang ini makna apa, yang ini makna apa. Kita tak nak the whole sentence. Itu mafhum saja. Alright. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Puan Asma silakan. Ya. Mikrofonnya. Ya Ustaz. Okey. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Ya. Qala, dia berkata, hal adakah alimtum awak semua mengetahui ma apa yang fa'altum kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya. Okey. Terima kasih. Qala, dia telah berkata. Yang berkata ini ialah Nabi Yusuf. Dia tanyakan apa yang kamu semua telah buat terhadap Yusuf. Soalan test sajalah. Agak-agak ingat tak? Kenangan silap. Okay. Hal alim tu. Sebab tu kita kena terjemah satu-satu. Hal adakah? Hal tidakkah? Alim tum, kamu semua mengetahui. Itu pula kita lah. Kalau dah terror besok, hampa tak tahu ke? Itu terpulang. Dah terror tak apa. Tak buat macam tu lagi sedap terpulang lah. Takkan hampa tak tahu. Kan? Ma fa'altum. Apa-apa yang kamu semua telah buat, kamu semua telah lakukan dengan ataupun makna konteks kita kata terhadap kepada Yusuf wa akhihi dan adiknya ataupun saudara lelakinya. Jadi soalan tu saja test sajalah. Tengok ingat ke tak ingat. Okey Okey. Baris seterusnya. Cuba tengok. Ya. Sebentar. Seterusnya siapa? Puan Aziah silakan. Kak Azia dia nak pass tu. Dia dah hantar surat awal lah. Sorry.
Puan Azian, silakan. Puan Azian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Ya. Ustaz ni fi'il amar Ustaz. Ini amar tapi lebih daripada 3 huruf lah. Itulah saya keliru sikit tadi sebab Ustaz tulis ni kamu semua catatkanlah kan. Okey. Okey. Maka kamu semua catatkanlah akan mereka fa tadi tu, maka katibu kamu semua catatkanlah akan mereka jika alimtum kamu semua mengetahui fihim pada mereka khairan kebaikan. Okey. Cuba tengok yang saya tulis ni beza dia. Kalau kataba telah menulis. Amar dia uktub. Tulislah. Engkau tulislah. Yang ini kataba. Ini panjang sikit. Ini wazan lambat juga. Tapi kataba yang panjang ni pun asal dia daripada kataba juga. Okey. Cuma beza dia apa? Kalau kataba telah menulis, amal dia uktub. Engkau tulislah. Tapi bila berubah dia punya pattern dia menjadi kataba, amal dia ialah katib. Jadi kalau uktub tadi, kita suruh orang depan kita tulis. Tetapi kalau katib, dia bermaksud sama-sama menulis. Ini cerita hutang ni. Cerita hutang, catatan hutang, rekod hutang, dia tak boleh sepihak, dia mesti two party. Sini tulis, sini tulis, sini sign, sini review, sini review. Maknanya saling. Fakatibuhum, maka kamu semua catatkanlah. Maknanya sama-sama catatkan. Hum, mereka. Untuk mereka. Untuk Ustaz. Untuk mereka lah. Okay. Cuma catatan ini, draft agreement ini, kita catat, kita finalizekan, dia ada syarat. Sebelum design tu kena ada syarat. Apa syarat dia? In alimtum fihim khaira. Maknanya kalau bahasa sekarang ni, andai kata kita tahu tak ada buat sebelah ke, tak ada merugikan satu pihak ke, tak menganiaya satu pihak ke. Sebab tu dia kata, in sekiranya alimtum, kamu mengetahui, kamu ada pengetahuan, fihim, pada mereka, terhadap mereka itu, apa pengetahuannya? Kita tahu adanya apa? Khairan, kebaikan. Baru tulis. Ini yang sepatutnya lah. Okey. Kasih Ustaz. Sama. Masalahnya kadang-kadang tulisan kontrak ni orang awam macam kita tak faham. Kan? Bahasa tu bahasa kluster kayangan. Planet Marik, mana orang nak faham? Double meaning, ada 3 meaning. Klausa-klausa tu mana kita faham? Tak dijelaskan. Dia bukan bahasa orang awam. Dia bahasa Sanskrit lama dekat dalam kuil je. Shanti. Padri-padri je faham. Okey. Ya. Puan Azian sudah. Seterusnya, Puan Azizah silakan. Tengok serius meneliti nota tu. Speaker jangan lupa. Sila buka speaker. Speaker tak buka lagi. Satu, sila buka speaker. Yang kedua, ayat ni baca auzubillah tu. Dia macam susah sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Okey. Fa'in maka atau jika ya. Alimtumuhunna mereka itu telah mengetahui nanti bahawa mereka benar-benar beriman, fala maka janganlah tarji'uhunna, maka janganlah kamu kembalikan mereka semua ilal kufar, kepada suami-suami atau orang yang kafir. Wah, ini tengok Quran ni. Sekali lagi. Ini yang kita cari ni. Yang mana Ustaz, yang mana? Daripada awal. Fa'in alimtumuhunna, maka ataupun jika alimtumuhunna, mereka itu telah mengetahui. Sekejap. Berhenti kat situ. Ya. Kat mana yang mereka telah mengetahui? Ceritakan. Mereka itu telah fi'il mudhari ke Ustaz? Ada Quran pun tak tentu dapat lagi. Mati. Fi'il madi dari bawah sekali. Dari mana bawah sekali? Banyak bawah sekali tu. Jadi manis ke Ustaz? Ya tahu tak? Fi'il madi. Tengok tapak tangan madi. Oh, madi. Sorry. Tapak tangan madi. Dari pula. Dari mana? Sebab tu Quran terjemahan pun tak membantu kita di sini. Tapak tangan saja yang memberi syafaat kepada kita. Saya tak pasti hunna tu dari mana. Tak. Dia tak ada hunna kat situ. Alim tum. Mana ada hunna? Jari telunjuk bawah sekali. Kenapa tak jumpa? Sebab di tengah. Bukan. Kenapa tak jumpa? Sebab kita sibuk hunna. Dekat tapak tangan mati, mana ada hunna? Tak ada. Ya. Tapak tangan mati tidak ada hunna. Tu jadi tengah bawah sekali ke? Ya? Jadi tengah bawah sekali ke? Jadi tengah bawah sekali siapa? Tum. Siapa dia? Awak semua. Awak semua? Ya. Okey. Maknanya alim tum terjemahkan? Awak semualah Ustaz. Awak semua apa bacalah? Alim tum. Saya nak tahu makna dia. Alim tum tadi apa? Awak semua telah mengetahui. Hunna? Hunna tak tahu Ustaz. Hunna tengok tapak tangan pertama pula. Jari manis bawah sekali. Siapa? Mereka. Laki perempuan? Perempuan. Jadi jangan cari hunna dekat tapak tangan madi. Tapak tangan madi tak ada hunna. Jadi ini adalah gabungan madi dengan dhamir muttasil. Asalnya alim tum tambah hunna. Di dalam bahasa Arab, kalau antum madi tu nak tambah dhamir muttasil kat belakang, dia tak boleh. Dia tersekat sebab mim tu mati. Alim tum hunna, melekat, makan sikit. Dia tambah waw kat situ. Nampak ada waw tu? Waw tu tak ada kena-mengena. Waw tu jambatan saja. Jangan cari waw tu kat mana. Waw itu sebab nak joinkan. Maknanya bila dia tambah waw, mim yang asalnya mati sudah hiduplah. Alim tumuhunna. Itu teknikal. Cari tak jumpa lah, kena bagi penjelasan. Asalnya alim tum, kamu semua mengetahui. Bila tambah hunna, tak boleh melekat. Dia datanglah waw. Waw itu dia panggil silah. Waw silah. Kalau tak tahu tulis mat silah. Kita baca tajuk kan ada mat silah. Mat silah tawilah. Mat silah qasirah. Mat silah ni pun mat sambung. Jadi waw tu waw sebagai penyambung. Okey. Jadi ayat ini apa dia?
Di antara perjanjian antara umat Islam dengan musyrikin Mekah pada ketika itu, andai kata ada muslimat-muslimat yang memeluk agama Islam, kita tahu dia telah beriman, jangan return dia kepada kuffar. Kuffar itu adalah plural kepada kafir. Kalau seorang kafir, cuma plural untuk kafir dia ada banyak version. Kadang-kadang kafirun, kafirin. Dia juga boleh jadi kuffar. Jadi fa in alimtumuhunna, maka sekiranya kamu telah mengetahui mereka, kamu telah mengetahui tentang mereka semua, mereka itu perempuan. Sebab tu dia kata mukminat. Kalau lelaki mukminun. Mereka semua itu adalah mukminat. Perempuan-perempuan yang mukmin. Jadi apa larangannya? La tarji'. La tarji' di situ fa'il nahi. Raja'a. Yarji'u. Irji'. La tarji'. Nahi di situ antum. La tarji'uhunna, maka janganlah kamu semua kembalikan mereka ilal kuffar, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang kafir. Okey. Terima kasih. Ya, sama. Okey. Alhamdulillah. Puan Azimah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alimu annal haqqa lillah. Ya. Fa maka alimu mereka semua mengetahui. Ya. Anna sesungguhnya haqqa kebenaran lillah milik Allah. Okey. Terima kasih. Fa'alimu, maka mereka telah mengetahui annal haqqa, bahwasanya kebenaran itu lillahi, kepunyaan Allah, milik Allah, bagi Allah. Kemudian baris yang terakhir, walaqad alimu laman ishtarahu, walaqad, wadan, la sesungguhnya, qad sesungguhnya, demi sesungguhnya. Ada dua kali sesungguhnya itu, demi sesungguhnya. Alimu mereka telah mengetahui, la benar-benar. La ni sama dengan la dekat laqab tadi tu, depan tu. La benar-benar, man. Ini man Nanti dia pening. Ini mani pula ni baris bawah. Itu nak sambung. Asalnya man je. La man benar-benar sesiapa yang ishtarahu menukarkannya. Ayat ni tergantung ni. Sebab kita nak fokus alimu tu sebenarnya. Kita habis Kalau kita hafal walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Tiadalah Dan ke Ustaz? Ha? Walaqad tu dan demi ke? Betul. Dan demi punya ke? Betul. Okey. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Tiadalah baginya di akhirat daripada bahagian. Tapi kita bukan nak habiskan semua. Kita nak tengok alimu tu sajalah. Kalau ikut fokus kita Alright. Surat keempat. Ustaz tanya sikit. Ishtarah tu bukan membeli Macam mana? Membeli. Siapa yang nak beli? Tak, itulah maksud dia, menukar dengan membeli sama ke? Ishtarah maksudnya sama. Wah, ini memang betul-betul shopping ni. Ishtara dengan membeli dengan menukar. Itu soalannya? Okey.
Saya beli barang, saya guna apa? Guna wang. Tukar tak? Adalah pertukarannya, tapi Yes. secara maksud ni itu yang dalam bahasa Arab tu memang ishtara tu maknanya pertukaran ya. Maknanya sama je bahasa Inggeris. Beli tu apa? Transaction. Betul? Apa itu transaksi? Pertukaran. Ada duit? Tak ada duit balik. Tak ada duit tak payah beli. Orang dulu kan. Nak beli apa? Maknanya ekonomi yang basic dulu kan barter trade tu. Barter tu apa? Saya bawa barang, saya tukar barang. Itulah beli. Beli itu ialah menukar. Itu makna asal beli ya. Ishtara. Fi'il apa Ustaz? Ini madhi. Ishtara yashtari. Okey. Okey. Itu makna konteks lah. Saya kata tukar. Tapi makna asalnya dia seolah-olah orang ini ialah orang yang berniaga dan berjual beli dengan Allah. Dia beli yang apa yang di akhirat itu dengan apa yang dia ada di dunia. Dia tukarkan. Itu maksud jual beli tu. Okey. Alright. Surat yang keempat. Sila standby. Tapak tangan mudhari'. Tapak tangan mudhari'. Okey. Bila saya kata mudhari', ada yang dia mudhari' ajalah, yang lain semua dah ada hilang ke mana pula dah. Maknanya bila mudhari', madhi memang tak masuk. Amar memang tak masuk. Nahi memang tak masuk. Tapi dhamir dengan dhamir mutasil kena ada lah. Sebab tak hafal lagi. Kalau tak nanti macam tadi, antum. Kat mana pula binatang antum ni dia duduk cari antum. Antum dekat tapak tangan pertama lah. Tapak tangan pertama tu mesti ada. Itu basic. Ya. Silakan. Kita persilakan. Puan Cik Wah kita. Tak sabar nampaknya nak menjawab. Ya. Mikrofon. Okey Ustaz. Okey. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Qala telah berkata, ini sesungguhnya a'lamu. Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya ini aku. Ada aku di situ. Hamzah jangan Ustaz ya. Sesungguhnya aku. Okey, terus. Sesungguhnya aku a'lamu telah mengetahui. Siapa mengetahui? A'lamu aku. Kena sebut aku. Aku mengetahui apa yang tidak ta'lamuna kamu semua mengetahui. Okey. Alhamdulillah. Okey dah. Okey. Ini jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap argumen para malaikat, ataj'aluna fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau nak jadikan di dunia nanti orang yang berperang dan menumpahkan darah? Cuba tengok. Allah tak nafikan pun. Allah hanya kata apa? Saya tahu apa yang kamu tak tahu. Maknanya yes. So, barang kalian itu ada. Slipper punya hal terbakar pagar. Alright. Kerana dia tak nafikan. Cuma cerita ini panjang. Maksud panjang tu apa? Ini cerita yang sangat menarik dan panjang lebar perbahasannya di kalangan para ulama. Seorang doktor di Amerika dulu yang dia masuk Islam yang terkenal itu,
Jeffrey Lang nama dia, pakar matematik. Dia buat tajuk buku dia daripada ayat ini. Apa tajuk buku dia? Even Angel Ask. Even Angel Ask. Maknanya apa? Indonesia terjemahkan. Bahkan malaikat pun bertanya. Maknanya, mana ada benda tak boleh tanya dalam Islam? Tanyalah. Kan? Ini jangan tanya lebih-lebih. Nanti Yahudi. Macam mana pula? Tak ada jawapan, cakaplah tak ada jawapan, tak bagi orang tanya. Cuma yang perbahasan panjangnya iaitulah soalan. Timbul persoalan di situ. Mana malaikat tahu? Itu kalau orang yang berminat nak mengkaji lah. Kita tak boleh tanya benda yang tak tahu. Kita tanya tu mesti ada sampel, betul? Kita kata ni nanti accident ni kalau pergi ni. Sebab apa? Pernah tengok orang accident. Kalau tak pernah tengok itu hipotesis malaikat dia tidak bersifat begitu walau manusia lain. Jadi pembahasan panjangnya dia tahu mana tu. Jadi tafsiran klasik dia tidak ada jawapan. Dia hanya kata apa? Kemungkinan wallahu a'lam, sebelum adanya manusia Allah berikan bumi ini kepada jin. Dan mereka berperang menumpahkan darah. Itu dia punya teori lah. Tetapi yang lebih jauh daripada itu, dia agak kontroversi tapi tidak mengkafirkan orang. Tapi kalau tak minat tak apa, tak perlu. Sadaqallahul azim je tutup kitab. Tetapi ada sampai orang yang berfikir dan dia mengkaji secara mendalam dan ditulis dalam bentuk makalah-makalah ilmiah. Ada atau tidak perkataan yang menjadi persoalan Adams before Adam. Ada tak di sana Adam sebelum Adam? Itu pembahasan dia menarik. Adam di sini bukan Adam yang Darwin tu lain. Jadi nanti dia membuka apa? Membuka disiplin ilmu yang lebih besar. Kenapa? Kerana tengkorak yang jumpa di lenggong perak itu dipanggil perak man, bukan beruk mak ye. Itu bukan monyet, itu bukan beruk, itu perak man. Dulu kita ada packing man. Dia sebut man, maksudnya apa? Setelah di scan tulang itu 200,000 tahun yang lepas, 350,000 tahun yang lepas. Sedangkan kalau ikut pengkajian ulama, Adam dengan kita lebih kurang 10,000 tahun sahaja. Jadi man tu siapa man tu? Dia bukan beruk. Jadi ada atau tidak Adam sifat Adam? Itu menarik untuk di follow lah. Sebab dari sudut DNA, dari sudut keturunan, kita adalah Homo sapien. Tahu sapien? Kita belajar dulu kan, kita Homo sapien. Sebelum kita ada tak sapien-sapien yang lain? Itu perbahasannya. Dia bukan beruk, tapi sapien yang lain. Yang belum sempurna lagi. Jadi sebab itu nanti kita tengok ayat itu dia kata apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia highlight perkataan khalifah tu. Dia tak kata dan baru boleh relate dengan apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maknanya nak jadi khalifah, nak jadi pemimpin di bumi, dia mesti the best lah. Dia tak boleh lagi yang bodoh-bodoh alang, pandai pada pokok, turun tak reti, itu tak boleh. Maknanya itu baru kita faham kenapa dalam ayat itu pakej ceritanya Allah kata apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sebelum turun Allah dah ajar semua sekali. Apa nama ini, apa functionnya, apa nama, apa function. Sebab dia nak jadi khalifah. Itu Adam, sifat Adam itu perbahasan yang sangat menarik lah. Tapi ada tak orang yang tak suka? Ada. Dia kata apa? Sadaqallahul azim. Adam dia tak payah berpening. Tapi Quran dia tidak menghalang orang yang mengkaji kan. Okay, itu boleh dikaji. Silakan. Islam menggalakkan bercambah pemikiran dan sebagainya. Jadi apa kata Allah?
Allah tidak menafikan apa yang terlintas dalam pemikiran malaikat pada ketika itu. Cuma Allah kata apa? Qala, dia telah berkata. Allah telah berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui ma apa-apa yang la ta'lamu, tidak kamu semua ketahui. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu lak wala aqulu inni malakun. Masalah kita ialah perkataan malak di belakang. Malak. Sebab dalam bahasa Arab malak ialah singular. Malaikat. Malaikat adalah plural. Tapi malaikat juga. Kita curi jadikan plural itu singular. Nak terjemah tak boleh, orang belajar Tak boleh tak terjemah. Sebab itu malak Jibril bukan malaikat Jibril, dia dah kontradik. Malaikat tu ramai, Jibril tu seorang. Jadi malak tu seorang. Tapi dah tak boleh lah sebab kita guna malaikat. Kalau ramai malaikat. Jadi wala a'lamu, dan tidaklah aku mengetahui. Aku tidak mengetahui al-ghaibah, perkara ghaib. Nabi pun tak tahu perkara ghaib. Okey. Wala aqulu, dan tidaklah aku mengatakan. Qala yaqulu, dan tidaklah aku mengatakan. Ini sesungguhnya aku malakun, seorang malaikat. Nabi itu manusia saja. Okey. Dan tidak aku mengetahui perkara lain. Ustaz boleh tolong ulang tak Ustaz? Macam mana? Tolong ulang. Okey. Wala a'lamu, dan tidaklah aku mengetahui al-ghaiba, perkara ghaib. Wala aqulu, dan tidaklah aku mengatakan inni malakun, sesungguhnya aku seorang malaikat. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sungguh pun begitu, ada setengah-setengah perkara itu Nabi tahu lebih banyak daripada kita lah. Tetapi pengetahuan itu dalam ayat itu dia tertakluk kepada keyword minallah. Bukan teori kepala otak sendiri. Minallah. Apa maksud minallah? Daripada Allah. Allah bagi tahu. Bukan rekaan. Maknanya yang dia tahu banyak lebih daripada kita itu adalah anugerah daripada Allah. Wa a'lamu, dan aku mengetahui minallahi, daripada Allah. Ini gifted lah. Ma apa-apa yang la ta'lamun, tidak kamu semua ketahui. Okey. Sikit lagi Ayat seterusnya, inilah ayat-ayat auta daripada munafik-munafik ni. Dia biasa kerja dia nak bagi nak mengelak, nak menipu je. Waktu gendang perang dibunyikan, buat-buat tak dengar. Ada masalah pendengaran, pergi hospital. Konon-konon telinga problem. Bila dah balik perang, apa dia kata? Lah, tak bagi tahu. Kalau cakap hari itu kita pergi. Ni golongan munafik ke Ustaz? Ya. Okey. Ini semua auta dia lah. Orang dah kenal sangat. Sebab itu dia kata apa? Qalu, mereka berkata. Lau, kalaulah. Sebab tu depan-depan ayat pun digunakan lau. Jangan ditanam pokok kalau, tidak berbuah. Lau na'lamu, kalaulah kami mengetahui, kitalan, peperangan.
adanya peperangan itu la benar-benar ittaba'nakum, kami ikut kamu semua. Benar-benar, nescaya, sudah tentu kami ikut kamu semua. Okay. Alright. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yusirruna fi'il mudhari' mereka, cuma dia lebih daripada 3 huruf. Yu'linuna pun mudhari' mereka, cuma lebih juga daripada 3 huruf. Antara cara ataupun dia punya hint kita nak kenal dia sama ada 3 huruf ataupun lebih 3 huruf, lihat huruf pertama barisnya lain. Mudhari' level kita huruf pertama baris atas sahaja. Zahaba, yazhabu, kataba, yaktubu. Di sini ya ni baris depan, bukan level kita. Dia lebih daripada 3 huruf. Jadi inna sesungguhnya kami, kata Allah, na'lamu kami mengetahui, ma apa-apa yang yusirruna mereka rahsiakan, mereka sembunyikan, wama dan apa-apa yang yu'linuna mereka iklankan, mereka zahirkan, mereka nampakkan. Okey, dari situlah lahir perkataan i'lan. Okey, yang kedua akhir wa inna la na'lamu anna minkum mukazzibin. Wa inna dan sesungguhnya kami. Dan sesungguhnya kami la benar-benar. Na'lamu kami tahu, kata Allah. Benar-benar kami mengetahui anna bahwasanya minkum daripada kamu, ada sebahagian daripada kamu, ada sebahagian dari kalangan kamu itu mukazzibin, pendusta-pendusta, orang-orang yang berdusta, pembohong-pembohong. Okey, yang terakhir, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Soalan. Asalnya ialah ta'lamu, jari tengah atas sekali. Jangan terkeliru dengan jari manis atas sekali. Bunyinya sama. Ta'lamu juga jari manis dia seorang perempuan. Jari tengah awak seorang lelaki. Dua-dua ta'lamu. Di sini dia refer kepada jari tengah atas sekali. Cuma bezanya apa? Dalam ayat kita huruf mim itu mati. Normally dia baris depan. Untuk stage ini bulatkan je lah. Kenapa? Tunggu 2022. Bulatkan. Okey. Jadi alam. Alam adalah gabungan a dengan lam. Kalau satu-satu a adakah? Lam tidak. Adakah tidak? Kalau adakah tidak, pening orang Melayu. Ada ke tidak ni? Tanya kita boleh. Ada ke tidak? Tidakkah? Kita ringkaskan jadi tidakkah. Tidakkah ta'lam engkau mengetahui? Tidakkah kamu mengetahui annallaha bahwasanya Allah ala. Kalau bahasa Melayu, annallaha qadirun ala kulli syai'in. Melayu macam itu. Even terjemahan Melayu pun diterjemah macam itu, dia tak terjemah macam ini. Tapi kalau ikut Arab, annallaha bahwasanya Allah itu ala atas
terhadap kulli tiap-tiap setiap syai'in sesuatu qadir berkuasa. Tapi terjemahan yang kita tengok dalam Quran dia kata annallaha bahwasanya Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia kena ikut Melayu. Dia tak boleh ikut susunan yang terbalik-terbalik macam itu. Okey. Jadi besok kalau kita dah mahir kita tengok dia tak sama kalau kita beli Quran yang per kata, baik Kalau kita beli Quran per kata pun yang dekat muka surat tengah-tengah tu per kata. Tapi dekat tepi tu yang mafhum semua sekali dia akan combinekan dua-dua juga. Cuba balik nanti tengok. Mesti ada beza per kata dengan yang tepi. Yang per kata dia kena ikut satu-satu. Tapi bila dekat tepi tu dia akan ikut mafhum, maknanya dia kena ikut Melayu lah. Jadi susunan tak sama. Tapi kalau berkata dia akan ikut Allah bahawasanya Allah ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu qadir maha berkuasa. Itu dekat tengah-tengah. Tapi dekat tepi bahawasanya Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu maksudnya beza antara perkata dengan yang dah disesuaikan dengan lenggok dan gaya bahasa kita lah. Okey, so insyaAllah nanti kita jumpa pada sesi yang seterusnya. Dulu sampai sini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.